warahmatullahi wabarakatuh. Bila ini saya di sini akan menerangkan tentang isu COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia. Penyakit ini amat berbahaya kerana telah menjangkiti 3.208.111 orang dan telah membunuh 234.058 orang yang dijangkiti. Persoalannya, apa itu COVID-19 atau novel coronavirus? Coronavirus adalah family virus yang menyebabkan pelbagai penyakit dari sesama hingga penyakit yang lebih teruk seperti masalah pernafasan dan radang paru-paru. Novel pula merujuk kepada spesies yang belum pernah ditemui oleh manusia. Penyakit ini tidak sama dengan influenza, tetapi kaedah pencegahannya hampir sama. Kebutuhan kesihatan ini menyarankan agar kita memasak daging dan telur dengan sempurna dan elakkan mendekati orang yang bergejala. Kita juga perlu sentiasa beradab. Mengapa di sini saya tekankan tentang perlu beradab? Ini kerana apabila orang yang beradab bersin atau batuk, mereka akan menutup mulut supaya kuman tidak tersebar. Tetapi kuman masih ada di tangan kita. Oleh itu, kita perlu sentiasa membasuh tangan. Akhir kata daripada saya, ingatlah pesanan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita. Kita jaga keluarga kita jaga masyarakat kita jaga jiran kita. Tak kira lah di kondominium, di kampung, di bandar, kita jaga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi hari ini saya akan membincangkan tentang satu isu, iaitu satu virus yang telah menular ke seluruh dunia, iaitu COVID-19. Jadi sebenarnya korang tahu tak apa sebenarnya COVID-19 ni? Okay. COVID-19 ni sebenarnya satu virus yang telah dibawa oleh penduduk di Wuhan, China, yang telah diakibatkan oleh cara pemakanan mereka yang tidak teratur, yang memakan ular, khinzir, monyet dan sebagainya. Okey, jadi apa kita punya peranan sebagai rakyat Malaysia untuk membanteras COVID-19 ni? Jadi antara peranan yang harus diambil dan dilakukan oleh rakyat Malaysia ialah, yang pertama, kita haruslah sentiasa duduk di rumah dan mengikut perintah kawalan pergerakan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Ini dapat mengurangkan daripada COVID-19 ni daripada tersebar. Tak salah pun sebenarnya kalau kita nak keluar, tetapi kalau nak keluar tu sekurang-kurangnya seorang je wakil daripada keluarga untuk membeli barangan keperluan seperti makanan, minuman, barangan kering dan barangan basah. Okey. Dan apabila keluar tu, kita haruslah mengekalkan jarak sebanyak 1 meter untuk tidak memastikan virus ni tersebar. Dan kita haruslah sentiasa memakai mask. Okey. Dan jangan melupakan untuk menggunakan hand sanitizer di rumah. Okey, seterusnya kita perlulah mengurangkan daripada melakukan aktiviti yang melibatkan kita untuk berkumpul beramai-ramai, sebab ini boleh membuatkan COVID-19 ini tersebar dengan begitu cepat. Jadi kita harus mengelak, ataupun senangnya tak payah buat benda ni, sangat bahaya. Jadi itu antara peranan-peranan yang harus dilakukan, yang harus diambil oleh rakyat Malaysia untuk kita sama-sama membanteras pandemik COVID-19 ni. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Stay safe, stay at home. Kita jaga kita. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali Atirah. Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada anda tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau coronavirus adalah family virus yang menyebabkan berbagai penyakit dari selsema hingga ke penyakit yang lebih teruk lagi, seperti MERS-CoV atau SARS-CoV. Penyakit ini juga atau virus ini juga boleh menyebabkan maut. Apakah simptom-simptom yang boleh menyebabkan penyakit ini? Yang pertama, demam. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, pening kepala. Yang keempat, sakit badan. Dan yang terakhir ialah sukar bernafas. Bagaimana kita hendak mencegah penyakit ini? Yang pertama, kita hendaklah mencuci tangan dengan sabun. Kita hendaklah menutup mulut atau hidung ketika bersin.
Yang ketiga ialah kita hendaklah memasak daging atau telur dengan sempurna. Yang keempat, kita hendaklah mengamalkan penjarakan sosial ketika berada di tempat awam seperti pasaraya atau bank. Kelima adalah elakkan diri daripada bersentuhan dengan individu yang mempunyai gejala. Oleh itu, kita hendaklah mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan membantu kumpulan barisan hadapan untuk memerangi virus ini. Hashtag kita jaga kita, hashtag elak COVID-19. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke video saya pada hari ini. Baiklah, hari ini saya ingin menceritakan kepada anda tentang isu yang hangat melanda kita pada zaman sekarang, iaitu isu coronavirus ataupun COVID-19. Sebelum itu, saya pecahkan isu ini kepada dua bahagian, iaitu pengenalan tentang COVID-19 dan juga kesan COVID-19. Pengenalan coronavirus. Baiklah, virus ini merupakan satu strain coronavirus yang belum dikenal pasti. Berdasarkan maklumat terkini, virus ini dapat dijangkiti melalui individu ke individu yang lain dengan titisan pernafasan ataupun sentuhan. Jadi tidak heranlah virus ini amat mudah merebak dan menular ke seluruh dunia. Seterusnya, virus ini pada mulanya dijumpai pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China, dan virus ini telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Persetubuhan Kesihatan Dunia pada 11 Mac 2020. Sehingga 18 April 2020, sebanyak 2.3 juta kes telah direkodkan di seluruh dunia. Seterusnya kita bergerak ke kesan daripada wabak coronavirus ini. Pertama, saya khususkan buat global, di mana ekonomi negara dan juga ekonomi dunia telah jatuh merudum dan juga pelbagai aktiviti telah dibatalkan. Kesan kedua saya khususkan buat individu, di mana sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, banyak sekolah, universiti dan pusat pengajian telah ditutup. Hal ini seterusnya menjejaskan pembelajaran para pelajar. Tuntasnya, wabak coronavirus ini telah memberi impak yang besar terhadap dunia kita pada hari ini. Jadi itu sahaja video saya pada hari ini. Saya berharap agar masyarakat di luar sana berada dalam keadaan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan satu isu cukup panas pada masa kini, iaitu isu COVID-19. Apakah itu COVID-19? COVID-19 merupakan satu virus yang tergolong dalam kumpulan coronavirus. Coronavirus ini bukan virus yang terciptanya MERS-CoV dan SARS-CoV. Jadi disebab virus ini berasal pada Wuhan, China akibat pemakanan haiwan eksotik. Disebabkan dia tergolong dalam coronavirus, setelah lagi berseluruh gejalanya adalah seakan-akan MERS-CoV dan SARS-CoV. Antara gejala yang dikenal pasti adalah demam yang berpanjangan, batuk, sesama dan juga sesak pernafasan, sesak nafas. Jikalau kita mengalami gejala seperti ini, jangan panik. Amalkan 3 langkah pencegahan yang disarankan oleh WHO sendiri. Yang pertama, kerap mencuci tangan. Apabila kita kerap mencuci tangan, kita dapat membasmikan kuman-kuman yang berada di tangan kita apabila menyentuh objek-objek lain. Yang kedua, pakai penutup muka, penutup mulut dan hidung apabila keluar ataupun mengalami gejala seperti batuk dan sesama. Hal ini adalah untuk mengurangkan risiko dijangkiti atau mengelakkan rembesan titisan air liur yang kita batuk atau bersin daripada merebak ke orang lain. Yang ketiga dan yang terakhir adalah mengamalkan jarak sosial sebanyak 1 meter. Hal ini adalah kerana apabila kita batuk atau bersin, titisan air liur yang dikeluarkan itu boleh merebak sejauh 1 meter dan boleh menjangkiti orang lain. Jadi, untuk mengurangkan risiko dan mengelakkan orang lain dijangkiti, kita haruslah amalkan jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Ingat, kita mesti menang melawan COVID-19 ini.
memetik kata-kata pujangga, mencegah lebih baik daripada merawat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercakap tentang kenapa kita perlu putuskan rangkaian COVID-19. Pertama sekali, kita kena tahu virus ni merebak melalui titisan pernafasan. Contohnya, individu A telah dijangkiti dan dia telah bersin dan terkena kepada individu B. Individu B pula telah bersalaman dengan individu C dan individu C telah bersin dan memegang tombol pintu. Individu D pula memegang tombol pintu tersebut dan individu D telah dijangkiti. Seterusnya, kita kena faham virus ni boleh hidup 2 hingga 4 jam di permukaan dan mereka memerlukan perumah iaitu kita manusia untuk terus hidup. Pada 17 Mac 2020, sebanyak 2 kes kematian telah dicatatkan dan kini kes kematian dicatatkan ialah 99 orang. Mengapa kes ini merebak dengan sangat cepat? Ini kerana segelintir rakyat Malaysia tidak mengamalkan langkah pencegahan dengan betul. Yang pertama, memakai topeng muka. Yang kedua, kerap membasuh tangan. Yang ketiga, jaga jarak antara individu iaitu 1 meter. Yang keempat, elak tempat tumpuan orang ramai. Yang kelima, tidak melancong ke luar negara. Kerajaan telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula daripada 18 Mac hingga 31 Mac 2020 iaitu selama 14 hari. Mengapa 14 hari? Ini kerana seorang yang dijangkiti tidak akan terus mengeluarkan simptom seperti demam, batuk, sesak cekak dan sesak nafas. Namun dalam masa 14 hari tersebut, simptom-simptom tersebut akan sedikit demi sedikit muncul. Bagaimana pula rangkaian ini boleh terputus? Pesakit yang dijangkiti perlulah duduk di rumah dan kuarantinkan diri dan imunisasi badan akan membuat kerja mereka untuk melawan virus tersebut. Sebenarnya kita mampu untuk memutuskan rangkaian COVID-19 jika kita mengamalkan langkah pencegahan dengan betul.